Sehingga hari ni, kalau murid-murid saya yang lama datang beraya pun, dia masih ingat lagu Solid, Liquid and Gas tu. Solid, Liquid and Gas. Ada three state of matter. Dia orang akan ingat. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat kembali ke episod 4 Cerita Cikgu. Yang mana hari ini kita ada siapa Cikgu Fihan untuk bersama kita? Hari ini kita ada cikgu yang uh, dari satu negeri yang saya belum pergi lagi, daripada negeri Pahang. Kita perkenalkan Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak, dan cikgu yang sangat berpengalaman selama 19 tahun dalam dunia pendidikan, dan kita tidak sabar lagi untuk mendengar kisah yang menarik pada hari ini. Cerita cikgu. Betul Cikgu Fihan, itulah bila saya pernah waktu Malaysia Teacher Prize lah, saya pernah masuk ke kelas Cikgu Safwan. Memang waktu tu kelas tu menyanyi, kelas tu memang seronok, exciting, kita orang bergerak sepanjang dalam kelas tu. Walaupun umur kita dah lepas daripada umur subjek. Waktu tu tak silap saya subjek darjah 5 darjah 4 berkaitan terakhir. Tapi tengok sampai sekarang pun saya dapat ingat lagi lah tentang subjek tu. Jadi dia yang saya rasa macam kita nak kena tahulah Cikgu Fihan, apa sebenarnya kisah di sebalik Cikgu Safwan ni. Ya, betul. Kita kena tahu dan kita jemput Cikgu Muhammad Safwan untuk memperkenalkan diri di cerita Cikgu pada hari ini. Uh, dengan ini kita mempersilakan Cikgu Muhammad Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Firhan dan juga Cikgu Daniel, bakal Cikgu Daniel Farouk yang Amin. sudi menjemput saya untuk siri podcast Cerita Cikgu pada malam ini. Jadi sebelum sedikit saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Safwan bin Rozak atau lebih dikenali sebagai Cikgu Safwan. Berusia 44 tahun pada tahun ini insyaAllah. Dan saya telah berpengalaman dalam dunia pendidikan ni sekitar 20 tahun. Untuk tahun 2000 genap baru ni 2021 2024 genaplah 20 tahun saya dalam dunia pendidikan. Dari segi latar belakang keluarga, saya mempunyai seorang isteri dan juga 3 orang anak, dan sebenarnya berasal daripada negeri Terengganu, lahir di negeri Terengganu. Kemudian membesar di daerah Besut dan juga di negeri Kelantan. Kemudian walau bagaimanapun, sebahagian besar umur saya sekarang ni lebih banyak berada di negeri yang saya sedang berkhidmat sekarang ni, iaitu di negeri Pahang Darul Makmur. Itu sedikitlah berkenaan dengan diri saya. Terima kasih. Sejuk juga. Saya ingat memang cikgu memang orang Pahang daripada awal. Sebab tak pernah dengar logat cikgu untuk bercakap lagi. Tak apa. Nanti cikgu mungkin kita boleh minta cikgu Safan untuk mungkin bercakap sikit dalam logat dia. Tapi saya Boleh. rasa lebih saya nak tahu lagi tentang pengalaman cikgu membesar. Macam mana sebenarnya cikgu sewaktu kecil dahulu? Okey, terima kasih. Dari segi saya membesar, sebenarnya saya dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sederhana. Ayah saya seorang kaki tangan kerajaan yang bekerja di Jabatan Perikanan di daerah Besut pada waktu itu. Alhamdulillah, suasana kehidupan yang penuh sederhana. Saya pada masa itu anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Um, Apa ni? Abang saya, kalau nak kirakan pada waktu itu, pada masa itu dah ada UPSR. Abang saya dapat 4A. Pada masa itu UPSR 4A je. Uh, tapi saya tak dapat 4A. Saya dapat 3A 1B. Satu satu orang kata Terciduk bahasa satu tu. termis lah, sesuatu yang Hmm. termis. Walau bagaimanapun saya dapat ke sekolah yang baik juga. Dan kalau nak kira-kira kan, saya pada sekolah rendah tu agak aktif juga dalam pelbagai bidang. Terutamanya saya suka menyertai pertandingan. Saya pernah menang pertandingan bercerita pada tahun 1 lagi. Saya dah menang Awalnya dah menang. awal tahun 1, dan saya rasa saya suka ke depan. Saya suka berada di atas pentas. Waktu tadika pun saya dah perform menyanyikan lagu pada satu majlis konvo tadika tu saya dah nyanyi untuk konvo gabungan beberapa buah tadika di kawasan Kuala Besut pada waktu itu. Saya masih ingat saya nyanyikan lagu daripada
arwah Sudirman, lagu yang bertajuk Apa Khabar Orang Kampung. Dan saya rasa macam audien pun wow lah dengan apa yang saya nyanyikan pada waktu tu. Dan saya sejak daripada itu, saya masuk pertandingan bercerita, saya masuk pertandingan sajak dan sebagainya. Dan sentiasa mewakili sekolah lah sehinggalah pada waktu saya darjah 6, saya telah dilantik oleh cikgu sebagai ketua pengawas di Sekolah Kebangsaan Kuala Besut pada waktu itu. Alhamdulillah lah, cerita saya walaupun saya tak dapat 4A ataupun straight A pada UPSR, adalah Si perkara manis CJ dia tebal lah waktu sekolah rendah pun dah tebal tu. sekolah rendah pada waktu dulu dia tak ada sijil. Dia tak ada sijil Oh. sangat. Walaupun masuk pertandingan ni dulu-dululah dia tak ada sijil. Hmm. Kalau kita Faham. menang pada masa tu pun dapat gelas, dapat towel, macam tu je. Bukan zaman berbeza dengan sekarang ni, kalau masuk apa-apa pertandingan peringkat sekolah pun dah dapat sijil. Tapi pada waktu itu hanya orang kata kenangan-kenangan saja yang, tapi name tag ketua pengawas tu masih lagi saya simpan lah. Masih ada. Masa ni waktu cikgu membesar tu banyak pertandingan dia berkaitan bahasa, berkaitan pengucapan lah kan, ke ada Ah, sukan-sukan juga? Sukan, saya ada masuk, dari segi sukan sebenarnya asalnya saya minat main hoki, tapi saya pergi, ada satu masa tu saya pergi training hoki, ada bola terkena muka saya, lebam, dan arwah mak saya tak bagi saya main. Tapi masa darjah 6 tu saya ada main badminton wakil sekolah, dan saya menang double peringkat zon Johan. Kemudian waktu darjah 6 juga sekolah saya ada menyertai pertandingan dipanggil senaman beramai-ramai. Pada waktu tu di Negeri Terengganu je ada pertandingan tu, dan kami satu tim menang peringkat Negeri Terengganu pada masa tu. Sangat seronok sebab kita orang semua dapat satu milo tin yang besar tu. Setiap orang. Yelah, waktu tu kan memang alah, Ah, tapi asyik kita sekolah rendah, apa-apa kita dapat pun dah macam dah Ya, seronok dah, memang seronok kita sangat. memang Ah, dah, saya dah menang dah. Tapi maksudnya yang tu kalau okay lah, mungkin saya tukar, kalau apa sebenarnya kenangan yang paling tak boleh lupakan sewaktu dekat sekolah? um, Banyak sebenarnya kenangan. Ya, Benda kalau yang nakal ke yang dibuat atau Paling yang apa? manis lah, yang paling manis dan paling pahit lah cikgu. antara yang orang kata kenakalan, bukan kenakalan. Masa tu kita orang tengah rehat dekat bawah, kelas kami tingkat 3. Jadi kawan saya yang ada seorang nakal tu dia baling objek ke atas, objek kayu gitulah. Jadi dia biasalah nakal-nakal macam tu. Kawan saya yang buat, saya tak buat. Sebab saya memang kategori budak baik lah kiranya. Ketua Dan pengawas tu. kita tu dilaporkan oleh budak perempuan, biasalah bagi tahu cikgu. So jadi bagi tahu cikgu, cikgu pun marah budak tu. So saya kata, tapi cikgu dia tak dibaling tak sampai pun, saya kata. Dibaling tak sampai pun. So saya macam jadi lawyer lah untuk dia. So disebabkan itu, cikgu denda juga saya. Dendanya pada masa tu, denda dalam kelas saya ada beberapa bako sampah. Kena cium bako sampah, tahu tak? Kata, dah lah saya kena bako sampah yang ada berair-berair gitu. Ya Allah. Pada saya bahagian membela je. Tapi tak apalah. Kita reda je lah dengan perkara tu. Tu antara yang saya tak lupalah sepanjang uh, berada di sekolah rendah pada waktu itu. Tapi tak apalah, semua tu walaupun dia tak adalah pahit sangat, tapi masih lagi orang kata Memang sedih. diingati lah Dan sampai memang sekarang diingati. momen-momen tu. Memang Mesti Walaupun tak akan nak repeat dah lah, tapi macam at least sekarang tak ada lah cikgu buat macam tu. oh, tak boleh, bahaya sekarang kalau buat macam tu. Okay, yang Uh, tu kalau cerita waktu sekolah rendah, waktu sekolah rendah dah tebal lah. Dah ya, banyak dah hadiah, dah bertimbun. Kalau ya. sekolah menengah pula macam mana cikgu? Sekolah menengah sebab saya setahun bila saya masuk Form 1 tu saya belajar di Asrama Yayasan Terengganu, tapi saya bersekolah di Sekolah Menengah Tengku Mahmud di Besut, di macam satu asrama tu dia ada murid tu, pelajar-pelajar tu akan diletakkan di beberapa buah sekolah. Kami pagi-pagi akan pergi dengan bas lah. Okey, setahun saja saya di situ.
Kemudian bila ayah saya kena transfer di negeri Kelantan, di Tumpat Kelantan, terus ayah saya cadangkan untuk saya ikut sekali lah. So saya transfer di uh, Sekolah Menengah Tumpat di Kelantan. Ini satu cerita yang saya tak akan lupa juga. Bila hari pertama saya daftar di Sekolah Menengah Tumpat Kelantan, tingkatan 2 pada masa itu, selepas saja pendaftaran, cikgu minta saya cari kelas sendiri. Bukan cikgu hantar, saya kena cari kelas sendiri. Saya cari kelas tu, kemudian saya daftar di kelas 2 Baiduri. Dia mula-mula masuk, dia tanya result UPSR saya dulu. Saya kata 3A 1B. So saya duduk dalam kelas yang terbaik lah kat sekolah tu, 3A 1B UPSR, dapat masuk 2 Baiduri. Masuk kelas tu terus jumpa dengan cikgu kelas. Terkejut saya, cikgu kelas tu tepuk meja dengan kuat. Dia bukan marah kat saya sebenarnya. Dia marah pada cikgu yang meletakkan saya kat kelas tu. Sebab apa? Sebab kelas tu dah penuh. Dah ramai. Jadi dia suruh saya ke pejabat semula. Saya terkejut. Saya tak nak, saya masih ingat perkataan yang dia gunakan tu. Tapi saya tak nak sebut kat sini. Okey, Saya tak boleh nak faham. sebut. Okey. Lepas tu saya pun terus ke pejabat semula. Dan saya kena duduk kelas yang sebelah tu, 2 dan 5. Pun saya kena cari sendiri. Dan masa saya cari sendiri kelas tu, saya tak tahu, sekolah baru kan. Kita tak tahu kelas mana. Padahal kelas tu sebelah dengan kelas tadi je. Selama saya duduk kat tangga, sehingga saya berjumpa dengan murid tingkatan 3 pada masa tu, yang sebenarnya dia tengah ponteng kelas. Dia tengah ponteng kelas. Dan kebetulan ketua kelas yang saya patut masuk tu tengah meronda. Mungkin cari saya. Dia tanya, cakap Kelantan apa tu? Nama dia. Jah, ni budak lama ni. Lepas tu dia pun bawa saya pergi kelas dia. Masuklah saya ke kelas tu, 2 dan 5. Dan saya rasa suasana yang berbeza dengan saya di masa saya di sekolah di Terengganu, dengan pelbagai latar belakang murid yang berbeza lah. Ada yang nakal, ada yang okey. Dan walau bagaimanapun, saya mula rasa seronok berada di kelas tu. Suasana di Kelantan belajar sangat-sangat seronok sebenarnya. Orang kata tiap-tiap bulan ada ujian, dan hampir setiap bulan ujian saya dapat tempat pertama. Saya rasa seronok. Itulah saya pun nak macam tanya macam, cikgu memang seronok kalau buat test ke setiap minggu? Saya rasa seronok sebab masa saya dekat masa sekolah rendah, okeylah. Saya masa sekolah rendah, seingat saya tak pernah dapat nombor lebih daripada nombor 7. Tak pernah dapat nombor lebih daripada 7. Bila saya masuk sekolah menengah, bila dikumpulkan murid-murid yang orang kata dapat result okey PSR, first exam dekat sekolah di Terengganu tu, saya masih ingat saya dapat nombor 22. Satu perkara yang saya sangat terkejut rasa dalam diri saya. Tapi bila saya berada di sekolah ni di Kelantan ni, saya masuk kelas tu, alhamdulillah, ujian saya rasa macam menyeronokkan bila dapat nombor 1, dapat nombor 1. Dan bila hujung tahun tu, saya di-offer oleh cikgu untuk naik ke kelas sebelah tu yang saya dihalau Yang tadi. kena reject tu. Yang kena reject tu, saya tak nak tingkatan 2. Tapi tingkatan 3 saya masuk kelas tu balik lah. Okay. Jadi saya rasa tu antara yang saya tak boleh lupa lah pada zaman sekolah menengah. Cuma di sekolah menengah, saya tak main apa-apa sukan pun. Tapi saya masih aktif dalam yang macam tadilah, ada pertandingan sajak, saya ada masuk kuis pendidikan Islam sampai peringkat negeri. Itulah antara yang saya pernah sertai. Dan saya juga pengawas masa tingkatan 3. Cikgu dah lantik saya jadi pengawas muda pada tingkatan 3, dan terus tahun tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Saya tertanya-tanya lah sebab bila dari tadi daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, memang cikgu punya bidang-bidang lebih kepada bahasa, lebih kepada kebudayaan. Di mana sebenarnya boleh dapat semangat atau mendapat keberanian dalam bidang-bidang ni? Ada memang keluarga yang memang kat situ ke, bidang tu ke, atau memang sendiri je tiba awal-awal cikgu approach dan cuba-cuba? Saya pun tak tahu macam mana, tapi bila mula-mula saya nak masuk pertandingan bercerita masa darjah 1 tu, saya bila ingat balik, yang banyak bagi dorongan pada saya ialah
arwah mak saya lah. Yang latih saya kat rumah banyak arwah mak saya sendiri. Yang mengajar saya tentang intonasi dari segi penceritaan apa semua memang arwah mak saya sendiri. Walaupun beliau merupakan seorang suri rumah, tapi dari segi sejarahnya arwah mak saya ni pernah mendapat tawaran ke maktab perguruan uh, di Kota Baru kalau tak silap saya. Tapi disebabkan masa tu baru kahwin, dia tak pergilah. Uh, so kalau ikutkan sebenarnya kalau rezekinya sebenarnya arwah mak saya tu sebenarnya dia boleh jadi cikgu lah. Sebab yang saya tahu memang SPM dia ambil 2 kali. Kali kedua dia terdapat pangkat 1. Bayangkanlah masa tu tahun 70-an kot. Dapat pangkat 1 tahun 70-an tu satu benda yang agak tinggi lah pada masa tu. Mungkin zaman-zaman kita ni dah biasa dah. Dan dia dapat masuk maktab tapi dah kahwin tapi dia dibatalkan lah masuk. Melupakan hasrat tu. Mungkin saya meneruskan apa yang tak kesampaian. Cita-cita arwah mak saya yang tak kesampaian tu. Kalau bolehlah nak tahu berkaitan macam mana sebenarnya cikgu boleh akhirnya memilih kerjaya sebagai seorang cikgu. Oh, dari segi sebenarnya saya tak pernah dalam terdetik pun lah. Saya rasa pun ramai kawan-kawan dalam kalangan kawan-kawan saya pun jadi cikgu ni secara ikhlasnya jadi cikgu ni bukan satu cita-cita lah. Sebab setiap budak kecil dia akan ada cita-cita dia sendiri. Macam saya pun saya tak tahu apa cita-cita saya. Kalau ditanya oleh cikgu dulu saya cakap saya nak jadi peguam contohnya. Contohnya lah jadi peguam, nak jadi penyanyi sebab idola saya masa kecil arwah Sudirman Haji Arsyad. Sebab dia seorang peguam, dia seorang penyanyi kan. Saya nak jadi macam dia kalau boleh, seorang yang hebat, seorang yang businessman. Tapi sebenarnya walau apa pun cita-cita kita, bila sampai satu peringkat dengan takdir dan waktunya kita dapat kursus yang kita macam saya bukan direct ke IPG kan, saya daripada KPLI. Selepas saya SPM, saya masuk matrik. Saya SPM saya alhamdulillah okey, antara yang bagus lah kat sekolah saya. Saya kelas sains, result SPM saya tu dalam kelas saya tu nombor 2 best dalam kelas sains. Kawan saya yang the best tu sekarang dah jadi doktor dekat hospital USM Kubang Krian. Saya dapat matrik sains fizik. Dia dapat matrik perubatan tu, tak silap saya, kawan saya tu. So selepas daripada matrik sains fizik tu, walaupun keputusan saya nak ceritakan dari segi perjalanannya, walaupun keputusan SPM saya tu bagus, tapi bila masuk matrik, dia macam something yang satu berbeza bila kita mungkin kita lalai dan sebagainya. Ini satu pengajaran juga kepada orang kata murid-murid di luar, pelajar-pelajar di luar sana, walaupun kita cemerlang kat sekolah. Bila masuk matrik itu agak lalai sikit dan pointer tu tak tinggi. Saya matrik UPM, matrik sains fizik UPM. Pointer saya tu ibarat kata macam cukup-cukup makan je lah. Maka saya dapatlah ditawarkan untuk kursus yang saya tak pilih pun, iaitu Bachelor Science Bioindustry. Walau bagaimanapun bila saya dapat kursus tu, alhamdulillah batch saya yang matrik tu, saya rasa antara yang habis awal 3 tahun berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain yang extend. Saya dapat habiskan degree saya dalam tempoh 3 tahun saja. Dan sebenarnya sebelum jadi cikgu saya ada ditawarkan. Saya dah pergi pun sebenarnya sebagai training assistant manager untuk IOI Plantation. Tapi saya dah dapat. Saya rasa suasananya tak berapa sesuai dengan saya. Saya dengan kawan saya yang sama-sama dapat ambil keputusan lari daripada tempat tu. Lari daripada tempat tu, tapi kita tak sayang apa-apa lagi dah kan. Lari daripada tempat tu. Esoknya ambil barang. Kemudian esok tu dalam waktu yang terdekat juga saya dapat
dapatkan borang untuk masuk KPLI dan saya hantar borang KPLI itu untuk pengetahuan semua sehari sebelum tarikh tutup. Dan saya dapat 2 borang. Dua-dua saya isi. Mula-mula saya ke pejabat pos di tempat, saya ingat lagi, mula-mula saya hantar guna pos laju. Saya dah post. Kemudian saya tanya, boleh sampai esok tak? Pegawai di pejabat pos kata, kalau nak sampai esok, pakai pos ekspres. Dia kata, Ah, dijamin sampai esok. Saya pun isi satu lagi, saya post ekspres. So saya hantar 2 borang. Bayangkanlah masa tu semua isi pakai pensel 2B. Betul, Ah, manual kan semua. manual masa tu hantar. Alhamdulillah saya dipanggil untuk temuduga untuk KPLI biologi. Masa tu belum buka lagi KPLI sekolah rendah, belum buka. Saya diinterview untuk KPLI Sekolah biologi menengah. sekolah menengah lah. So saya pilih memang subjek biologi berdasarkan kos saya di universiti lah. So, saya pilih biologi. Bila dapat surat tawaran, kejut jugalah. Ditawarkan khusus perguruan lepasan ijazah sains sekolah rendah. Tiba-tiba ada Sekolah rendah. sekolah rendah. Option untuk Dan sekolah rendah tu. option untuk sekolah rendah. Dan kami ni tahun 2003 adalah first batch lah untuk KPLI sekolah rendah yang mula ditempatkan pada tahun 2004. Orang kata bila passionnya dah, bila start belajar, lebih lagi bila start di cikgu, insya-Allah passion jadi cikgu tu terus ada. Terus ada. Roh cikgu tu terus ada. Tapi kalau orang dia lambat juga nak capai roh tu, saya pun tak tahu macam mana lah. Tapi bagi saya, bila start je masuk maktab tu pada masa tu, kita terus rasa bagaimana suasana, walaupun orang kata environment belajar dekat universiti dengan belajar dekat maktab adalah begitu berbeza dari segi pergaulan, dari segi pakaian, semuanya berbeza. Tapi terus kita rasa jiwa sebagai seorang cikgu apabila kita mula masuk, walaupun pada asalnya bukan cita-cita kita pun. Memang kalau temu duga memang kita akan jawab, okey, memang saya minat. memang Template jawapan tu lah. Saya jawapan memang lah. nak jadi cikgu. So memang daripada So, dulu saya daripada bercita-cita untuk menjadi cita-cita dia. cikgu. Tapi dia ikhlas macam tu lah. Cuma bila start jadi cikgu, benda tu akan hadir sendiri, hadir sendiri. Dan ia akan terus meresap dalam diri kita lah. Saya tertarik dengan perkataan cikgu tadi, roh merasuk dalam tu. Cikgu, bila roh tu merasuk cikgu tu, sepanjang pengajian ataupun setelah posting cikgu? Sebenarnya bila saya mula, mungkin saya ada, bila saya masuk maktab, mungkin ada something yang sifat kepimpinan yang ada dalam diri saya lah. Jadi kelas saya tu lelaki tak ramai. Intake yang pertama 2 je lelaki. Intake yang ketiga baru ada tambah 2 lagi lelaki, jadi 4 orang lelaki daripada 20 orang. Dia 20 orang sekelas kan. So saya Memang dilantik minoriti lah. minoriti. Kita memang tak ada pilihan lah. Kalau kita minoriti ni memang ketua kelas, tak ketua kelas, So saya jadi confirm dapat jawatan. dapat jawatan. Dan tanggungjawab tu saya rasa alhamdulillah lah saya boleh pikul dengan baik. Dan walaupun di universiti saya tak aktif, tapi di suasana di maktab, saya macam-macam benda saya buat. Pegang jawatan tu, pegang jawatan ni. Dan orang kata kalau jadi, orang kata ada event-event besar, saya akan jadi pengerusi majlis. Saya start dengan di IPG tu, saya jadi MC bidang terjun untuk program kagum berbalas pantun peringkat zon utara. Pada masa tu teks tulis tangan je sebab bidang terjun kan. Tapi last minute kena petik je. Last minute tapi impress lah dalam kalangan pensyarah-pensyarah. Dan lepas-lepas pada tu pun banyak event-event besar yang berlangsung di maktab saya pada masa tu. Saya jadi MC dengan seorang cikgu lagi lah, cikgu perempuan. Jadi MC tetap lah sampai sekarang apa di sekolah. Untuk event-event yang utama saya lah MC. Dia memang dah nampak talent lah daripada situ waktu tu.
Alhamdulillah lah. Itulah bercerita bila dah nak masuk dah juga ke alam pekerjaan, masuk ke alam cikgu mengajar sekarang ni. Nampaklah macam mana transisi daripada lari daripada sarjana sarjana muda tu Hmm. masuklah ke IPJ. Kadang-kadang bila dah takdir memang kita ke situ, memang larilah Ya, macam mana pun memang dah kita akan ya. dihalakan ke situlah. Dan kadang-kadang kita pun tak tahu awal nak jadi cikgu. Awalnya macam, oh, saya nak jadi askar, saya nak menjadi saintis. Tapi macam akhirnya memang dah, kalau memang jiwa kat situ, jadilah apa-apa pun nanti akhirnya kita akan kembali juga menjadi pendidik. Betul. Dan nampaklah macam mana cikgu membawa semangat tu daripada mak cikgu sendirilah yang Ya. memang suka akan nak mengajar ni. Jadi mungkin persoalan saya seterusnya adalah sebab cikgu sering dikenali dengan seseorang yang memasukkan lagu dalam kelas dan idea dalam kelas cikgu pun berbagai-bagai aktiviti. Macam mana sebenarnya cikgu masukkan benda tu dan mendapat idea-idea ni? Okey, yang pertama dari segi penghasilan lagu sebenarnya, uh, saya bermula bukanlah awal, tapi bila saya check balik, saya start buat lagu tu pada tahun 2016. Lagu parodi yang pertama yang saya hasilkan ialah lagu Sistem Suria yang diparodikan daripada lagu Ku Rela Dibenci, Aiman Tino. uh, saya masih ingat, saya memang tak kenal pun Aiman Tino tu sehinggalah pada suatu ketika jamuan raya, murid nak nyanyi, nak buat persembahan karaoke lah kan, nak pasang tu, dia nak minta lagu, dia sebut Sir, dia panggil Sir, Sir nak lagu Aiman Tino. Saya pun kata, biar betul budak-budak ni suka lagu Herman Tino. Saya pun Aiman Tino, apa tu? Siapa Okey, kemudian saya mula dengar, oh lagu ni. Kemudian terdetik juga di hati saya, um, bagaimana untuk kita belajar mengenai lagu. Dan saya mula bagaimana saya nak dapat ideanya adalah dengan cara saya pilih dahulu melodi-melodi yang sesuai, kemudian barulah saya masukkan lirik yang sesuai, kemudian barulah jadi. Kadang-kadang idea tu bila datang secara spontan je. Dan ada juga lagu yang saya boleh tulis lirik dalam masa sehari je saya boleh tulis. Ada yang setahun pun ada. Tahun lepas saya draft, tahun ni baru siap pun ada. Tapi ada setengah-setengah lagu tu bila datang idea, saya tulis, dia boleh siap dalam masa yang begitu cepat. Jadi impak daripada lagu tadi, lagu Sistem Suria tadi, yang saya tidak boleh lupakan, impak dia tak datang terus. Pada tahun 2019, UPSR yang last sekali, seorang murid bila keluar daripada Dewan Peperiksaan UPSR, dia keluar tu, dia terus datang ke saya, ditunjuk pada saya kertas sains, tunjuk satu soalan, dia kata, Sir, saya boleh jawab lagu ni sebab ingat lagu Sir. Soalan itu adalah berkaitan dengan maklumat berkenaan dengan satu objek yang terdapat dalam sistem suria. Yang ada terdapat di situ, jadi cerita tentang, jawapan dia berkenaan dengan komet. Jawapannya komet. Dan adalah keterangan tentang komet, bagaimana dia ada debu dan sebagainya. So dalam lirik saya tu, kalau saya boleh nyanyikan sikit, Boleh, boleh. chorusnya berbunyi, um, sang komet beku dan debu. Situ. Kerana ada beku debu tu, merujuk kepada komet. Maka dia dapat jawapan tu. Jadi betapa gembiranya saya apabila walaupun usaha tu mungkin kecil, tapi telah mendatangkan impaknya begitu bermakna kepada murid. Dan tahun 2019 merupakan antara tahun pencapaian yang terbaik lah untuk subjek sains sepanjang saya bergelar sebagai guru. Ada juga tahun-tahun lain yang baik, tapi tahun tu memandangkan tahun tu tahun UPSR yang terakhir, dan tahun itu tahun yang UPSR format baru diperkenalkan pada tahun 2016, 16, 17, 18, 19, dan 19 tu antara 2016 hingga 2019 tu, itulah Ya, ada dua pencapaian yang kertas tu. baik, pencapaian yang sangat baik dengan A-nya ramai. Lulus memang 100% tu biasa. Dan saya akan marking terus untuk kertas satu yang ada 40 tu.
kebanyakannya dapat lebih daripada 30/40. Lebih daripada 30. Ramai yang dapat 30/40. So bila saya cek-cek balik, bukan lagu Sistem Suria saja yang masuk, ada lagi beberapa lagu yang saya buat, ada lagu Cahaya dan sebagainya yang juga ada berkaitan dengan soalan. Tapi bila murid tadi yang nama Aiman, Aiman nama dia, keluar jumpa saya rasa macam why not benda ni saya teruskan. Dan sebenarnya bukan saja murid yang suka, tapi juga ada dalam kalangan rakan-rakan guru yang di luar sana yang minta saya buat, hasilkan lagu. Dia kadang tanya, ada Safwan, ada tak lagu ni, ada tak lagu ni. So bila ada, okey lah. Tapi bila tak ada, dia mendatangkan satu cabaran kepada saya untuk saya menghasilkan sesuatu yang tak ada. Sebab saya buat sebenarnya memang untuk diri saya, untuk saya gunakan dalam kelas. Tapi bila ada orang lain gunakan, saya rasa benda tu, saya rasa sangat dihargai apabila orang lain juga menggunakan dan seterusnya beri manfaat kepada murid-murid dan juga rakan-rakan guru di luar sana. Macam mana kita nak tahu apa? Macam mana kita nak kontak cikgu untuk dapatkan kalau nak perkongsian amalan pengajaran terbaik dengan melalui lagu ni cikgu? Macam mana nak dapatkan lagu-lagu tu kalau ada kawan Macam nak kontak? macam mana itu? Sebenarnya saya ada buat perkongsian juga tentang penggunaan amalan-amalan. Saya ada jemputan juga macam tahun masa PKP dulu. Guru-guru daripada Negeri Sembilan ada jemput saya untuk saya menerangkan bagaimana perkongsian penggunaan lagu parodi dalam mata pelajaran sains khasnya. InsyaAllah lah kalau ada dijemput untuk mana-mana pun InsyaAllah saya akan terima tawaran untuk saya berkongsi bagaimana implementasinya dalam kelas. Dan mungkin juga ada dalam kalangan guru-guru subjek lain yang juga mungkin ingin menggunakan pendekatan yang sama, saya boleh bagi tunjuk ajarlah macam mana. Sebab idea tu kadang-kadang dia datang secara tiba-tiba. Bila ada idea tu kadang-kadang jangan simpan, tulis terus. Mana-mana ada buku ke tulis, ataupun dalam ada phone tulis terus supaya ia tak hilang. Itulah cara dia. Selain daripada lagu parodi cikgu, mungkin ada lagu yang selain daripada genre PDP, mungkin ada lagu nasyid ataupun lagu sendiri lah cikgu yang cikgu belum publish. Lagu sendiri tu belum ada sebab saya pun bukan orang yang pandai tulis lagu. Cuma orang kata ada dalam kepala tu buat irama, tapi benda tu bila kita bukan orang yang betul-betul muzik kan, kita tak tahu note dan sebagainya, so benda tu akan hilang. Kecuali lah kita rekod dulu melodi dia, tu boleh. Tapi mungkin selepas ini dengan penggunaan AI dan sebagainya mungkin kita boleh lah. Cuma mungkin dari segi pendekatan orang kata nak sesuai dengan diri kita tu tak pastilah. Mungkin ada orang cadangkan saya tulis lirik dengan ChatGPT, tapi saya rasa macam tak ada kepuasan lah bila kita rasa nak idea kita dengan pengolahan ayat kita, susunan lirik macam mana kita nak yang lebih yang kena dengan diri kita kan, dan juga kena dengan konteks pembelajaran. Betul lah kot. Saya pun saya pernah menggunakan lagu, bukan lagu cikgu lah. Waktu tu kita mengajar bahasa dekat pelajar-pelajar dekat Sabah. Waktu tu kami ada volunteer lah bawa KPT, bawa Yayasan Sukarelawan Siswa. Dan waktu tu memang bila kita bagi lagu ni, yelah mereka taklah menghafal semua, tapi dapat nampak walaupun sekejap dia dapat grab juga sikit perkataan-perkataan. Waktu tu lagu Sayur. Sayur dalam bahasa Arab lah. So macam untuk tengok student dapat faham tu memang nampaklah satisfaction dia, dapatlah rasa macam oh alhamdulillah, at least saya balik adalah yang diorang dah ingat, diorang dapat tu. Dan saya rasa bila cikgu memang banyak dah kan lagu ada dekat YouTube tu, kalau buka memang ada banyak sangat yang kita boleh search. Dan even saya pun ada pernah jumpa cikgu-cikgu lain yang kata oh itulah dekat mana saya boleh, kalau nak refer yang sains ni, dia memang dia kata Cikgu Safwan punya dia punya lagu tu memang sangat engaging, sangat menarik minat lah pelajar-pelajar tu sendiri. Tapi itulah satu soalan yang saya tak dapat jawapan lagi tadi. Macam mana sebenarnya benda ni start? Kita tahu dia start 2015 yang tadi. Tapi macam mana tiba-tiba macam macam nak buat lagu 2016. 16 Dia macam mana nak buat tu Dia macam dia macam mana boleh tiba-tiba terdetik nak buat ni? Saya pun tak Saya pun tak pasti nak buat lagu lah.
Ya, dia rasa macam tu. Dia tiba-tiba datang sebab orang kata yang pertama saya angkat bakus, masuk baku angkat sendiri sikit lah. Saya rasa saya boleh nyanyi. Lepas tu why not saya buat lagu untuk pembelajaran kan. Walaupun pada masa tu kalau boleh boleh search lagu pertama saya, lagu Sistem Suria tu, saya rekod guna phone depan ni, saya pasang muzik karaoke guna komputer. Saya pakai mic yang pakai charge tu je, tahu tak? Yang dulu orang pakai charge mic yang Ada. yang tu je. Saya pakai yang tu je. Bunyi pun tak berapa bagus, tapi saya share mula-mula sebab saya bermula perkongsian saya dengan apa-apa yang saya buat ni, saya banyak bermula di Facebook. Saya banyak bermula di Facebook. Mula-mula saya berkongsi apa-apa yang saya buat, saya share di Facebook. Dan lagu tu pun saya share, yang pertama saya share di Facebook. Barulah saya beralih ke YouTube selepas itu. So idea tu memang datang tiba-tiba. Walaupun sebelum 2016 memang saya pun ada guna lagu, tapi lagu yang kalkan menerusi teaching courseware masa tu PPSMI kan. Uh, dan saya perhatikan lagu tu lagu Solid, Liquid and Gas yang ada dalam teaching courseware tu. Sehingga hari ni kalau murid-murid saya yang lama datang beraya pun dia masih ingat lagu Solid, Liquid and Gas tu. Solid, Liquid and Gas, ada three state of matter. Dia orang akan ingat. Tapi dia orang tak sempat lah dengan apa yang saya buat pada hari ni. So dia orang akan datang, oh zaman kita dulu ada lagu tu je, sekarang dah banyak lagu, dia orang cakap. So Betul. Dia Dalam kena suruh banyak-banyak dengarkan. tu, mana yang paling cikgu ingat lah? Macam selalu paling best yang lagu ni. Ada tak dalam banyak-banyak lagu tu? dalam banyak-banyak lagu yang saya hasilkan sekarang ni, Ah, ah. uh, um, lagu pertama tadi pun saya tak boleh lupa sebab masa kalau zaman saya bagi talk untuk UPSR dulu, kalau saya minta tanya peserta-peserta nak nyanyi lagu apa, masa tu mereka akan ingat lagu Sistem Suria. Dan kemudian 2 3 4 tahun lepas tu dia orang suka lagu Microorganisma. Lagu Microorganisma paling paling top lah kalau ikut saya punya view di YouTube, ada lebih kurang 88K di YouTube. Kemudian tapi kalau lagu, kalau kita nak tengok, kalau saya tengok dari segi betul-betul murid suka sekarang ni, lagu yang saya perform masa MTP tu lagu Pernafasan Manusia. Memang murid pun seronok, orang besar pun seronok, dan lagu tu Betul, sendiri pun best. saya bawa untuk pertandingan 3 minute PDP Pitching peringkat negeri Pahang pada tahun 2022. Saya dapat johan. Saya bawa lagu tu lah. Dan sebenarnya saya pun baru lagi saya masuk pertandingan inovasi. Saya mula start masuk pertandingan inovasi masa PKP tahun 2022 start. Saya tak pernah masuk mana-mana pertandingan inovasi cikgu pun sebelum tu. Tapi saya terdetik nak masuk waktu PKP kan. Kita pun ada banyak masa sikit untuk dokumen dan sebagainya. Walaupun saya tak dapat pingat emas, saya dapat pingat perak je untuk inovasi tu. Tapi ia telah membuka langkah kepada saya untuk saya lebih tahu macam mana orang kata apa itu inovasi sebenarnya. Sebab saya masuk tu, saya tak ada fokus. Juli cakap, bagus sebab saya mengetengahkan semua lagu yang saya masuk inovasi, saya mengetengahkan semua lagu yang saya buat. Sebenarnya saya kena fokus pada satu masalah saja. Tapi saya dapat, walaupun saya tak dapat emas, saya dinobatkan sebagai pembentang terbaik bagi pertandingan tersebut pada tahun tu lah. Jadi tahun ni pun saya masuk, minggu lepas baru saya present untuk Anugerah Guru Inovatif peringkat negeri Pahang. Saya mengetengahkan lagu Mesej Ringkas, alhamdulillah dapat emas. Tahun lepas saya mengetengahkan lagu lagu Sistem Peredaran Darah pun dapat emas dan juga pembentang terbaik. Alhamdulillah. So saya lebih tahulah. Saya tak mengharapkan nak menang sebenarnya, tapi saya mengharapkan bila saya masuk ni orang nampak bahawa inilah perjuangan saya, dan saya yakin dan pasti pada suatu hari nanti orang akan ada pihak-pihak yang akan menghargai usaha saya ni. Betul. Kami pun
tujuan podcast ini pun untuk mengenal cikgu. Mungkin ada orang yang teringin aja jadi cikgu tapi roh tuh belum diseru lagi, jadi dia nampak cerita cikgu nih, jadi terseru lah nak jadi cikgu tuh. Jadi Ya, kita tak sedar pun macam mana lagu ni dapat memudahkan pelajar, macam mana mengubah. ya, Kadang-kadang kita memang kena cuba benda yang berbeza. betul, Dan betul. tengoklah dah terbukti sekali macam mana student sampai sekarang ingat lagi lagu-lagu tu. Macam mana even dapat pengiktirafan di pertandingan-pertandingan inovasi. Memang nampak mudah, tapi benda ni lah yang dapat grab student, dapat memang dia sampai sekarang lah ingat benda tu. Jadi, tapi itulah, saya macam mana cikgu cakap tadi, cikgu uh, tiba-tiba lagi kan, macam nak masuk ke inovasi kan, pertandingan-pertandingan inovasi. Mungkin soalan saya pula, macam mana boleh cikgu masuk pula ke dalam pendigitalan, maksudnya dengan edufluencer, dengan cikgu jual digital, macam boleh tiba-tiba nak masuk ke dalam kumpulan-kumpulan cikgu yang ni? Okey, untuk yang pertama, saya cerita cikgu juara digital dulu, sebab yang pertama, sebelum dapat Edufluencer, saya 2021 saya dapat top 30 cikgu juara digital. Itu pun waktu pandemik PKP. Tahun 2020, awalnya untuk cikgu juara digital, asalnya saya nak apply dah. Tapi pada masa tu permohonannya dia kata lebih kepada dia cari cikgu-cikgu RBT. So saya bukan cikgu RBT, so tak layak dah nak mohon situ. Tapi saya tak perasan pada hujungnya tu mungkin dia buka juga untuk bukan-bukan cikgu RBT. So saya termiss lah untuk tahun 2020. So 2021 saya join sekali lagi untuk cikgu juara digital, dan tak target pun nak dapat, tapi saya alhamdulillah dapat top 30. Saya rasa kekuatan saya untuk terpilih sebagai cikgu juara digital ialah sebab saya banyak membuat perkongsian bahan-bahan PDP, menerusi video dan sebagainya. Bukan lagu saja, tapi video-video pembelajaran yang saya banyak hasilkan menerusi channel YouTube saya. So bahan digital tersebut itulah yang menguatkan saya untuk saya terpilih sebagai cikgu juara digital. Sebab dia orang mungkin dia minta video tu, pada masa tu dia orang minta video, mungkin dia orang minta video macam mana diri kita nak, sebagai diri kita lah, kenapa kita should be selected as cikgu juara digital kan. Tapi saya hanya attachkan satu video yang saya buat PDP yang ringkas saja tentang topik gravity. Saya rasa video tu macam okey sikit kot saya buat pada masa tu. Saya send je video tu, saya dapat. So rezeki lah untuk saya dapat cikgu juara digital. Sebab kalau kita nak tengok, sebenarnya sekarang ni kita dah ada ratusan cikgu juara digital. Background setiap cikgu ni pun sebenarnya berbeza-beza. Kekuatannya berbeza-beza. Ada orang dari segi betul-betul expert dalam, orang kata, Apple teacher, ada yang Microsoft, ada yang GCE, ada yang memang betul-betul expert dalam buat live streaming. So kekuatannya, setiap cikgu yang ada dalam cikgu juara digital ni adalah mempunyai, orang kata, kekuatan masing-masing. Jadi saya rasa kekuatan saya di situ, sebab saya banyak berkongsi dari segi bahan-bahan PDP. Dan saya adalah sedikit belajar pada waktu pandemik itu bagaimana nak meningkatkan penghasilan video dan sebagainya. So di situlah sebab saya masuk dalam kelompok cikgu juara digital. Saya rasa saya antara yang tak pandai pun dalam cikgu juara digital, terutamanya bila masuk geng-geng baru-baru yang ni lagi power-power. Saya rasa macam saya ni kalau ada nombor 200, saya nombor 200 lah kot untuk cikgu juara Maknanya saya digital. tak jumpa lagi cikgu yang cikgu sains boleh buat lagu banyak lagi ni. Betul. Kemudian macam mana masuk Edufluencer? Sebab saya Edufluencer batch 2.0, yang intake yang agak ramai juga. Edufluencer yang 1.0 ni sebenarnya Edufluencer yang 1.0 sebenarnya berasal daripada pertandingan guru Adiwira PAK21. Yang asalnya yang batch 1. Jadi tak ramai pun. Yang batch saya ni ramai lah. Tapi batch saya ni kebanyakannya yang mungkin ada ramai sikit pengikut dalam pelbagai media sosial. So disebabkan itulah kita terpilih sebagai, orang kata, ditengok sebab antara kriteria pemilihan Edufluencer ialah
bagaimana kita menggunakan media sosial kita untuk sebagai pempengaruh dalam dunia pendidikan ke arah sesuatu yang baik. Sebenarnya ramai pempengaruh pendidikan di luar sana yang mungkin ada follower yang lebih besar, tapi dia nak tengok dari sudut bagaimana kita nak bawa image keguruan tu dalam satu bentuk yang baik yang boleh membawa mesej KPM dan sebagainya. So saya dapatlah ada untuk Edufluencer 2.0. Dan untuk Edufluencer 3.0 baru ni pun saya ada cadangkan beberapa nama dalam karangan rakan-rakan saya. Alhamdulillah ramai juga yang saya cadangkan terpilih untuk Edufluencer 3.0. Itulah Jadi dari segi yang perjalanan TikTok cikgu naik tu sampai ke 80K before ke after Edufluencer ni? after cikgu juara digital. After cikgu share digital. Saya nampak Okay, sekarang ni sebenarnya berapa okay, puluh ribu? 80 lebih, 80. 81 ya. Sebenarnya saya tak pernah terlintas pun di hati saya untuk saya ada akaun TikTok. Bila saya mula-mula berada dalam kelompok Cikgu Tube pada tahun 2020, ada Cikgu Helmi pada masa tu kan. Dia orang dah ada dah TikTok. Saya pun baru install pada masa tu, ujung tahun 2020. Tapi saya install saja tanpa saya buat apa-apa. Scroll pun tak, memang ada saja dalam phone lah. Satu apps yang boleh saya anggap tak berguna lah. Kemudian saya ada cuba juga buat satu video, so saya rasa biasa je. Saya pun tak ada scroll-scroll main TikTok dan sebagainya. Sehinggalah selepas saya join Cikgu Juara Digital, ada satu bengkel daripada TikTok Malaysia sendiri yang khas untuk top 30 Cikgu Juara Digital pada masa tu. Macam eksklusif lah. So, adalah dia punya briefing dan sebagainya. So, dia support kita orang bagaimana untuk hasilkan konten dalam pendidikan. So, saya mulalah dengan pelbagai konten dan dia orang support. Dan akhirnya, grow dengan baik untuk akaun tu. Pada hari ni pun saya masih lagi aktif untuk buat TikTok. Boleh katakan kalau saya tak sibuk sangat tu, sehari mesti ada satu video. Tapi kalau saya sibuk sangat tu, kadang-kadang 3 hari tak ada lah. 3 hari tu bila bila tak post satu video sehari untuk TikTok tu, rasa macam Satu benda tak lengkap lah dalam satu hari benda yang tu. tak lengkap lah. Sebab saya kena cari satu konten yang ada message lah untuk, walaupun mungkin kita tak harapkan ada FYP pun, tapi biarlah benda tu Bermanfaat. memberi manfaat kepada follower-follower kita lah, ataupun tak follow pun tak apalah pada pengikut-pengikut di luar Asalkan sana. dia lalu FYP atau bila-bila dia nak mencari lah. Sebab itulah Ah, kalau dulu orang kata bila kita menulis buku ini akan berkekalan bila orang nak membaca. ya, Tapi sekarang ni pun kita boleh nampak lah macam ada video-video ni pun dah nak bergerak ke situ. betul. Yang mana betul sekarang ni mungkin tak ada yang mencari soal subjek ni. Tapi bila dekat-dekat exam, time tu lah view akan mencanak naik. Memang student akan mencari mana benda-benda yang dia boleh untuk nak memudahkan lagi konsep-konsep tu. Lagi-lagi kalau video yang macam seronok-seronok, memang lagilah dia orang excited untuk nak engage atau nak follow account tersebut lah. Dan betul aku tu yang antara cikgu-cikgu yang saya tengok jugalah dalam TikTok, Cikgu Safwan, uh, Asai dah memang dia level lain pula lah. Yalah, Tapi memang level lain lah. tak apa, kita berusaha lah untuk nak mencapai ke tahap dia. Ya, InsyaAllah. Saya doakanlah cikgu. Mana tahu satu hari boleh memotong seasai pula ke. Uh, InsyaAllah. tapi kalau Edufluencer tu macam mana pula dia membantu cikgu sendiri? Dia cuma mungkin satu brand lah kepada kita. Seorang atau satu, bila kita ada title tu, satu tambah nilai kepada diri kita lah sebagai cikgu yang kita boleh bawa ke mana-mana sebagai title influencer tu. Sebab bukan semua yang boleh dapat tu kan. Ah, Betul. Cuma lepas pada hari tu kan unit padu ditamatkan. Betul. Dan tapi katanya satu bahagian di KPM akan ambil alih untuk handle Edufluencer lah. Tu tak tahu lagi cerita macam mana tu. Sebab yang Edufluencer 3.0 ni pun belum ada perjumpaan lagi. Betul-betul. Sebab Itulah agak ramai juga baru dia. Yang 197 tak silap Edufluencer saya yang
Betul. baru-baru ni. Sebab dan bila saya Betul. tahu pun macam padu dah tutup. Itulah persoalan saya awal-awal ni macam ke Hmm. mana adakah benda ni akan ditamatkan. Tapi Hmm. itulah dengan gaya semasa ni memang bukan padu. Edufluencer ni adalah antara produk KPM yang memang dia orang suka, memang dia orang sayang. So memang saya rasa pun tak mungkin lah kot dia akan ditamatkan, tapi mungkin akan dialihkan ke unit mana yang akan diberitahu kelak Saya lah rasa kot rasanya. Badan khas atau unit khas yang handle lah mungkin ya. ada yang pegawai daripada padu pun ada maklumkan, ada bahagian dia dinyatakan itu bahagian mana, semua saya tak berapa ingat bahagian mana. Cuma tak official lah yang akan ambil bahagian. So Kalau bawah padu tu dia macam segi bajetnya apa semua memang padu lah. Tapi kalau duduk bawah Alhamdulillah. bahagian KPM tu tak tahulah bajet dia macam mana. Kalau tadi kita dah masuk cikgu punya macam mana cikgu mengajar dengan lagu, lepas tu kita dah masuk juga cikgu masuk inovasi. So cikgu masuk ke digital influencer, cikgu jual digital. Tapi satu yang saya tertarik juga bila baru-baru ni pun cikgu banyak menjadi coach kan untuk softball di sekolah. Sampai ke peringkat peringkat mana cikgu? Sampai ke MSSM. Macam dekat mana pula cikgu tiba-tiba mendapat untuk nak menjadi sukan tu? Sebab sepanjang Okey. cerita cikgu saya tak dengar lagi perkataan sukan ni. Okey, saya sebenarnya walaupun saya ni masa sekolah saya tak ada aktif sangat. Cuma saya minat sukan ni. Saya masa sekolah pun saya wakil sekolah badminton. Bola sepak pun saya tak wakil sekolah. Tapi sukan ni saya memang minat. Sebab orang kata kalau saya baca surat khabar dulu pun saya akan tengok belakang dulu. Bahagian belakang dulu. Kalau waktu tahun 90-an tu ibarat kata nama-nama pemain bola Liga Malaysia ni memang di bibir saya lah. Kalau zaman-zaman kegemilangan Kedah tahun 92 dan sebagainya tu, zaman-zaman Radi Makdin, memang orang kata sangat minat sukan. Tak kira lah sukan-sukan apa pun. Dan macam mana saya boleh terjerumus ke dunia sukan softball ni, sebenarnya asalnya bila saya cikgu baru pada tahun 2004, saya di sekolah yang saya sekarang, saya diminta untuk ambil barang aja. Ambil barang softball di JPN untuk pembangunan. So saya pergi ambil barang. Ambil barang, merangkap, terus kena jadi coach, ganti cikgu yang asalnya pergi kursus. Cikgu tu pindah naik pangkat ke Cameron Highland pada masa tu. Saya terus ambil dengan kosong. Tak ada apa-apa pengetahuan pun pasal softball. Okay, so saya belajar daripada start itu. Start 2005, mula masuk sirkit softball. Dan saya belajar dari segi, sebab softball ni dia antara sukan yang sangat banyak peraturan yang Dan kita sangat orang mahal kata juga. sangat banyak peraturan yang perlu kita faham, dan kalau kita tak faham orang boleh tipu kita. So saya belajar sehinggalah yang paling saya tak boleh lupakan, pada tahun 2007 tim saya laki dapat Johan peringkat daerah. Dan pada masa tu 3 orang terpilih untuk mewakili Pahang ke MSSM. Dan saya tak berhenti situ. Minat saya berlatih softball ni boleh katakan hampir setiap-tiap hari. Minggu ni memang tak training lah sebab budak exam, saya pun busy sikit. Kebetulan saya busy, dia orang pun exam, so saya tak ada training. Memang kita orang akan berlatih secara berpanjangan. Saya mula masuk final softball ni peringkat negeri Pahang. First saya berjaya masuk final pada tahun 2013. Kalah final dengan daerah Kuantan. Kemudian masuk lagi final pada tahun 2017. Pun kalah lagi dengan Kuantan. Masuk lagi final 2019. Kalah lagi dengan Kuantan. Walaupun dekat grouping kita orang dah menang dengan Kuantan, final kalah. Masa tu ingat tahun tu dapat champion dah. 2020 lagi pedih, kalah grouping. 2021 tak ada game.
2022 pertandingan softball tak ada, tapi diganti dengan T-ball, pukul atas T tu, T. Kalah grouping juga, duduk dalam kumpulan kuat. Tahun 2023 kita orang champion. Selepas 18 tahun saya bawa softball. 18 tahun. Satu perjalanan yang sangat panjang, yang saya orang kata dari segi walaupun saya daripada asalnya saya kosong pengetahuan tentang softball, tapi saya belajar dan saya meniupkan minat dalam kalangan murid saya. Macam mana saya nak bagi dia orang minat? Saya minta dia orang beli glove sendiri. Yang mana mampu. Tak payah beli glove yang baru, beli yang second pun okey, tapi bila dia orang ada glove sendiri tu, dia orang rasa roh softball tu ada dalam dekat dengan diri dia orang. So dengan cara tu membuatkan kerja saya lagi mudah lah. Walaupun saya habis, saya rasa ribuan ringgit dah untuk softball ni daripada dulu sampai sekarang, tapi hasilnya sangat orang kata memberi Puaskan pulangan, hati. sangat memuaskan hati saya. Dan Walaupun tahun ini 2020 tahun lepas 2023 dapat champion, alhamdulillah paling ramai sekali dalam sejarah sekolah saya yang pernah wakil Pahang, 7 orang terpilih untuk wakil negeri. Walaupun kita orang champion 7, yang naib Johan dapat 8, tapi tak apalah, so nak macam mana tu politik dalam sukan. kita tahu juga soal sukan ni memang sukan softball ni bukan murah kan, cikgu. Bukan murah. Satu Oh, bola pun dah 40 dah, satu bola. ah, 40 50. Tahun ni tahun 2023 saya beli bat softball nak bagi puas hati sikit. Beli sendirilah. Harga pun 700 lebih sebatang. Banyaklah kalau nak kira kalau betul-betul nak buat calculation tu banyaklah, tapi malas nak kira je. Malas nak Aku kira. rasa memang banyak jugalah yang Memang banyak. diinvest lah untuk sukan Banyak. ni. Tapi itulah dia akhirnya untuk pelajar. Itulah Ah, satu benda saya nampak ni trend lah di kalangan cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu hebat lah yang kita interview baru-baru ni pun kita dengan waktu episod 1 dengan Dr. Von, dia pun cerita awal ni dia tak pernah masuk pun dalam kebudayaan. Dia tak pernah tahu pun soal kebudayaan, dia orang sukan. So bila kena campak dengan pengalaman yang kosong, dia berjaya nak mengubah, dia kena belajar lah, dia pergi cari orang sana, cari orang sini untuk nak belajar. Dan akhirnya sampai sekarang sekolah dia dah menang sehingga peringkat antarabangsa. So jadi mungkin kadang-kadang bila kita dapat benda ni kita pun macam oh saya tak tahu, kita kadang nak reject je terus. Tapi ni macam saya terinspirasi lah macam Cikgu Safwan, dia daripada orang yang tak maksudnya tak tahu sangat tentang softball, tiba masuk dalam ni, lepas tu memang terus belajar, dan kadang-kadang penantian dia bukan sekejap je. Kadang-kadang dia sehingga 18 tahun barulah kita akan dapat merasa kemanisan tu. Tapi sebenarnya masuk final tu pun memang dah hebat juga sebenarnya. Tapi masuk final tu dah. cuma yang paling manis adalah yang tahun ke-18 tu. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun kita cuba, kita pun tak tahu bila akan direzekikan macam tu. Apa yang kita boleh adalah teruskan untuk nak mencuba, teruskan untuk nak berlatih siang malam dengan rutin dan sebagainya lah. Jadi saya rasa kita masuklah kepada sesi yang seterusnya. Ni adalah sesi luar pendidikan, sesi soalan random. Jadi uh, soalan kepada Cikgu Safwan lah. Siapa sebenarnya idola cikgu? Itu perkara yang Uh, susah jawab ni. dia tak semestinya cikgu pun. Dia boleh kalau pemain ke, artis artis lah. pun keluarga terdekat. Kalau dari segi idola saya, kalau dari segi dalam, kalau masa saya kecil-kecil dulu, macam saya cakap tadi lah, saya minat arwah Sudin Mahaji Arsyad, orang yang berjaya. Saya nak jadi macam dia. Uh, saya nak jadi lawyer, saya nak jadi penyanyi, saya nak jadi businessman. Tapi alhamdulillah bila saya jadi cikgu, sebenarnya saya dapat lebih daripada apa yang dia dapat. Semua dapat. Saya boleh jadi penyanyi, berlakon pun dah, masuk TV pun dah, menyanyi live dalam TV pun dah, jadi lawyer membincangkan pasal kes-kes budak-budak pun dah.
jadi businessman, jual-jual dekat hari keusahawanan pun dah. Jadi rasanya benda tu dah, walaupun orang kata tidak dalam erti kata yang sebenarnya, tapi benda tu kita capai bila jadi cikgu. Dan yang saya tak lupakan idola saya, ayah saya lah. Ayah saya sendiri, yang orang kata kadang-kadang kita dengan ayah ni mungkin tidak serapat dengan mak. Betul. Tapi walau bagaimanapun, apa yang saya kecapi hari ini adalah hasil daripada didikan beliau juga. Saya jadi MC pun saya rasa daripada apa yang saya amati daripada apa yang beliau buat masa beliau kerja dulu. Sebab um, saya ingat lagi pada masa tu ulang tahun 100 tahun Jabatan Perikanan, satu event yang sangat besar. 100 tahun Jabatan Perikanan Malaysia, yang jadi MC ialah ayah saya. Saya masih ingat lagi. So, saya terinspirasi daripada apa yang dia buat untuk saya jadi diri saya pada hari ini. Saya masih ingat bagaimana bila dia jadi MC tu dapat code free, dapat baju kemeja yang ada lipat-lipat dekat tu, macam mana orang kata nak gosok tu, lepas pada basuh tu nak gosok memang susah. Uh, tapi saya masih ingat benda-benda macam tu. Dan setiap event di Jabatan Perikanan yang besar-besar pun, ayah saya jadi MC. Alhamdulillah lah. So antara idola dalam kehidupan saya lah. Yalah, kadang-kadang dengan contoh-contoh yang terdekat lah yang akan memandu kita ke mana kita nak pergi. Dan even sampai sekarang nampak lah macam mana dia di-reflectkan kepada cikgu sini. Sampai sekarang pun cikgu MC juga sampai di sekolah. Baik, kita masuk kepada soalan yang kedua. Dalam banyak-banyak tempat, ke mana yang cikgu nak pergi dan kenapa? Boleh jadi dalam negara, boleh jadi overseas. Kalau di luar negara, saya rasa saya nak pergi ke Mekah lagi lah. Walaupun saya dah pergi sekali, nak pergi lagi sebab satu tempat yang sangat tenang, yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah lah. Kalau di Malaysia ni, saya nak pergi Sabah sebab saya belum pernah pergi Sabah. Tak pernah pergi Sabah. Pernah pergi Sabah. Negeri lain semua saya pernah pergi. Sabah je satu-satu negeri yang saya belum pernah pijak lagi. Negeri lain semua saya dah tidur lah kiranya. Di Sabah belum. Kalau cikgu datang sini nanti jangan sedang. Nanti Okey, saya cikgu. insyaAllah. InsyaAllah. Tapi saya terkejut jugalah. Tapi tak, Belum Sabah pernah. Okay. Sabah. Jadi kalau ada yang mendengar nak menjemput Cikgu Ah, Safwan ke Sabah, sangat dialu-alukan lah. Dia tak pernah pergi Sabah lagi. habis Kita Sabah. bagi dia tengok apa kebudayaan kat sana. Macam biasa dengan lagu-lagu ni lagi, dengan tarian ni lagi. Tu memang berbeza lah dengan tempat-tempat yang lain. Tu sahaja untuk sesi kita dah sampai ke penghujung lah. Jadi mungkin saya boleh, Cikgu Safwan kalau ada sepatah dua kata dan mungkin boleh kongsikan juga macam mana pendengar-pendengar kita dapat kontak Cikgu selepas ni. Okey. Untuk kontak saya boleh follow saya punya media sosial saya lah. TikTok, YouTube, Instagram, Nama terutama apa kalau tu? Facebook. Kalau TikTok, YouTube, Instagram semua nama Cikgu Safwan. Uh, kalau Facebook nama penuh saya Muhammad Safwan Rozak. Tapi untuk special untuk bahan PDP boleh follow terus grup FB Cikgu Safwan. Okey, itu dari segi saya punya media sosial saya lah. Twitter ataupun X ada tapi tak berapa tak berapa tu sangat lah, Tak berabuk, aktif sangat lah. tak berapa aktif sangat. Dan saya juga banyak buat perkongsian menerusi blog saya cikgusafwan.blogspot.com. Dari segi modul-modul pembelajaran ada disediakan di sana, boleh akses secara percuma saja, tak ada masalah. Dan satu kata-kata akhir daripada saya, boleh kata-kata akhir dah ke? Ke Kata belum ni? akhir ke pesanan boleh. Pesanan. Dari Senang. segi pesanan kepada rakan-rakan guru di luar sana, sebenarnya kita sebagai guru ni kita ada kekuatan diri kita sendiri. Kita perlu cari apa kekuatan diri kita yang boleh kita beri manfaat kepada murid-murid kita. Mustahil lah dalam diri kita ni tak ada something yang kuat untuk kita berikan kepada orang lain di luar sana.
Sebab setiap orang ni Allah ciptakan berbeza-beza dari segi keupayaannya, kelebihannya. Ada kelebihan masing-masing. Macam saya, banyak kekurangan diri saya, tapi saya gunakan apa yang saya boleh beri kepada murid-murid saya di luar sana untuk saya manfaatkan, insyaAllah. Jadi saya percaya semua orang ada kelebihan yang boleh kita gunakan untuk manfaat orang ramai. Baiklah, saya rasa dengan itu, rasa sedikit kita dah dapat nampaklah macam mana kehidupan Cikgu Safwan sendiri daripada sekolah sampailah dia ke tahap dia sekarang ni. Banyak juga yang dia hadapi, banyak juga dia mencuba daripada tak ada apa-apa, dia tak ada pengalaman, dia mencuba. Dan kadang-kadang dekat situlah kita akan tahu bakat kita dekat mana. Dan mungkin kita cuba benda ni, oh benda ni menjadi dan kita bolehlah nak kembangkan lagi. Kalau lah Cikgu Safwan tak mencuba nak buat lagu tu, mungkin sampai sekarang kita tak ada mudah nak menghafal sains dengan lagu-lagunya. Jadi, kalau bagi saya memang kita kena sentiasa mencuba jugalah benda-benda baru ni. Saya rasa dengan itu maka kita dah sampailah ke penghujung sesi untuk episod yang keempat ni. Jadi saya terima kasih kepada Cikgu Safwan sudi bersama dan sudi menerima jemputan kami. Dan moga kita dapat berjumpa lah fizikal nanti insya-Allah. Baik, terima kasih juga kepada semua yang mendengar. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang.